Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Sekali lagi malam ni kita bersama di kuliah online. Semoga anda sekalian sihat-sihat dan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti mana biasa, jadi insya-Allah kuliah pada malam ini ialah tajuknya At-Taharah. Jadi taharah ni semua orang boleh tahu, semua orang faham, iaitu bersuci. Bersuci ni perkara yang paling penting. Suci jasmani, suci rohani. Jadi bukan sekadar kita nak taharah lepas kita nak ketandas, nak berwuduk itu, tapi taharah ni dia merangkupi aspek-aspek jasmani, aspek-aspek kerohanian. So rohani, jasmani. So insya-Allah sepanjang kuliah ni nanti kita akan kedengaran perkataan-perkataan rohani, jasmani. Sebab perkara ni sangatlah penting. Sebab kita ada jasad, kita ada roh. Jadi bagaimana kaedah untuk mencuci jasmani dan bagaimana pula kaedah untuk mencuci rohani kita. So kita namakan tajuk ni taharah. Jadi taharah ni sangat penting. Bagaimana kita nak mulakan kehidupan tu dengan taharah. Sebab kalau kita tak reti ilmu tentang taharah ni, maka ibadat kita pun tak tahu nak letak di mana dah. Dah tak suci, salah. Salah apa orang kata? Segi pengetahuan kita tu. Jadi insya-Allah tu tajuk ni malam ni kita teruskan dalam sejam lebih sikit, sama-sama kita belajar malam ni. Ya. Baik, kalau yang mana yang nak bertanya tu silakan PM terus, nanti insya-Allah ada masa saya akan jawab yang termampu insya-Allah. Allahuakbar. Baik, jadi inilah kadang-kadang ni mengaji ni sebenarnya nak peringat, nak belajar mana yang kita dah buat silap. So kita kena terimalah itu hakikat dia. Itu tujuan kita belajar ilmu. Sebab ilmu ni mengaji ni wajib. Jadi dalam slide tu saya tulis itu, sebenarnya kita ni dah lama dah menghadap dunia. Orang kata apa? Dan bersenda gurau dengan puas dah dengan dunia ni. So rasanya cukup lah kot ya. Habis projek apa kita tak buat. Sekarang ni Allah bagi kita duduk di rumah. Dan duduk di rumah nak suruh uzullah. Dan uzullah ni pun ada adab dia. Uzullah tu bukan berseronok dengan hiburan. Uzullah ni kita kena hadap pada Allah, pada Rasul. Kalau kita duduk seronok, layan nafsu-nafsi kita tu, bukanlah uzullah nama dia. Dia tak dapat pahala. Seronok je dapat seronok pasal kita nak layan nafsu. Tak habis lagi. Duduk kena kuarantin ni pun tak sedar-sedar lagi. Dan saya rasa PKP ni insya-Allah berterusan lagi sebab keadaan nampak macam susah nak berhenti nah. Mungkin panjang lagi. So kita get ready lah everything. So jadi mudah-mudahan dengan mengaji ni menambahkan lagi keyakinan kita kepada Allah. Jadi bab rezeki itu semalam kita dah bincang panjang. Soal rezeki kan kita ada insurans kita. Kita bukan insurans dunia. Insurans kita duduk kat Allah, duduk kat Rasul. Insurans akhirat, Nabi dah jamin dah. Allah dah jamin dah rezeki kita sebagainya. So kita tak perlu takut-takut lagi. Jadi kalau orang tak yakin dengan Tuhan ni, dia kalang kabut dengan insurans. Konon nak cover masa tua lah apa itu ini. Sedangkan Allah dah takdir dah kita dengan tetap dah dengan tiap-tiap kehidupan tu anak Adam tu dah ada dah rezeki bagi dia. Ya. Okey, kemudian masa ni lah kita ambil peluang. Kita nak belajar pula bersama-sama dengan ilmu-ilmu Allah. Kurung dah kat rumah ni. Kalau tak belajar pun buang masa je. Duk layan TV tu rugi je baik kita mengaji. Ada juga faedah kita dapat. Jadi kita nak cuba praktiskan macam mana nak dekat dengan Allah, dengan Rasul. Dengan dan juga dengan akhirat. Selama hari ni kita dekat pejabat kita, kita dalam masa kita punya kehidupan kita berniaga dan sebagainya, kita sibuk dengan makhluk. Ini Allah dah bagi dah, duduk dengan dia pula. So takkan kita tak nak ambil peluang. So masa ni lah kita nak kena buat. Banyak benda kita nak kena mengaji. Fiqh kita tak reti, tauhid pun kita tak pandai, tasawuf lagilah. Quran hadis tu lagilah. Jahilnya kita ni. Orang kata apa? Kalau segi ilmu tu tak tahulah nak kita ni nak letak kat mana ni. Cuma kita pandai hantar anak ke tahfiz je pandai. Mak bapak tak percaya apa sangat. Dia sibuk hantarkan anaknya. Patut mak dan bapak kenalah peduli sama dengan ilmu ni.
Bukan bagi anak dia saja, dia pun kena. So jadi apa yang betul untuk dunia cukup lah. Umur pun makin tua. So time to retreat lah. Tapi kalau nak dakwah, tafadhal, silakan. Dakwah jangan berhenti. Sebab dakwah ni wajib bagi kita orang-orang Islam ni, orang lelaki. Perempuan sama juga kan. So kita dakwah. Ni pun dakwah lah ni, walaupun dalam keadaan kuarantin ni. Sebab kita nak kena cari lagi ilmu-ilmu lain. Jadi amalan pun sikit sangat. Cakap pandai banyak. Cakap banyak, cakap pandai. Kita ni. Ni kurangnya kita ni. So jadi orang berilmu dia tak cakap banyak. Yang cakap banyak ni bila tak ada ilmu. Dia tak tahu penyakit cakap banyak tu kenapa. Cakap banyak ni salah satu daripada sifat-sifat yang dicela oleh syarak. Cakap banyak, makan banyak. Tu. Nanti kita belajar kejap lagi sampai bahagian bawah tu, insya-Allah. Baik, yang pertama sekali pengertian taharah tu dulu kita tengok. Jadi bermulanya ibadat itu dengan bersuci. Semua ibadat, wa imma ibadat zahir ataupun ibadat batin, dia kena bersuci dulu. Sebab tu perkataan bersuci ni sangatlah hebat. Sebab kalau tak bersuci, memanglah tak jadi apalah ibadat kita ni. Ni syarat yang pertama. Sebab tu dia nama dia taharah. Taharah ni bukan satu makna je. Jangan kita nampak taharah dari segi fizikal, kita nak berwudu, istinja. Tapi malam ni kita nak bincang lebih jauh ke dalam. Kita nak cakap dari sudut fiqh, tasawuf. Dua-dua tu kita masuk dengan tauhid sekali. So kita combine tiga tu malam ni sekali. Biar kita faham betul-betul. Sebab nak bawa agama ni, dia ada tiga benda tu. Iman, Islam, ihsan tu. So begitu juga dengan taharah. Jadi jangan kita kena tengok dengan sudut ainul basirah, dengan pandangan mata hati kita. Okey. So jadi taharah ada dua jenis. Yang pertama dia panggil taharah batin. Yang kedua taharah zahir. Batin dan zahir. Taharah batin macam mana? Itulah adalah menyucikan diri ataupun jiwa kita ni dari pelbagai macam kufur, maksiat, munafik, fasik, zalim, syirik. Perkara-perkara yang menyebabkan syirik kita dengan Allah. Sebab dosa syirik ini Allah tak ampun langsung. Jadi itu hak batinnya. Suci itu penting. Macam mana nak suci itu? Nak suci itu macam mana? Maknanya mestilah kita buat silap. Kemudian, nak suci itu macam mana? Kena faham. Iaitulah, kita kena melakukan melalui penyucian, melalui jalan pengajian tauhid dan tasawuf. Selagi kita tak ngaji dan beramal dengan jalan-jalan ini, maka selama itulah kita nak keluar tak boleh. Kemudian, nak kena jaga akidah tauhid. Supaya kita dan dapat beramal soleh. Ini satu lagi persoalan akidah. Supaya kita tak jadi syirik dengan Tuhan. Macam sebuah Tuhan lah duduk semayang. Allahu Akbar. Dia nak hala ke mana tu? Tu Tuhan yang dia nak sembah tu yang macam mana? Adakah dia mencipta Tuhan tu dalam pemikiran dia? Huruf Allah tu, alif lam lam ha tu. Lagi dahsyat kalau orang yang macam ni. Dia bayangkan Tuhan tu dalam bentuk huruf. Dia ciptanya Tuhan tu, alif lam lam ha tu dalam pemikiran dia. Maka dia takbir dalam solat. Maka dia menyembah huruf itu. Lagi dahsyat pada Hindu, tokoh Hindu, Cina apa semua, duduk sembah berhala tu. So jadi, macam mana dia nak buat? Kalau dia tak kenal Tuhan. Maka dia telah melakukan syirik dengan Tuhan. Syirik sama ada syirik dalam ubudiyah, syirik dalam uluhiyah, syirik dalam asma'i wa sifat. Ni. Syirik ni lawan pada tauhid. Sekarang ni kita nak letakkan kita dekat tauhid. Tauhid rububiyah. Dengan tauhid uluhiyah tu. Macam mana kita nak positionkan kita kat situ? So jadi kena ada i'tiqad yang jazam. Macam mana pula jazam ni, ya Allah? Jazam ni apa benda pula ni? Jazam ni makna dia putus. Putus pula, putus tu apa benda? Dan makna putus tu tidak boleh ada syak, ada zan, ada waham dalam hati kita terhadap Allah Ta'ala. Jadi maknanya, nak kena yakin 100%. Kena yakin lah. Tu yakin. Kalau ada syak, 50 percaya, 50 tak percaya, itu nama dia syak. Zon pula, banyak percaya. 80% lah. Percaya. 20 tak percaya. Ataupun 99% percaya. 1% tak percaya kat Tuhan. Maka jadi zon. Zon tu tak boleh dah. Dia jadi syirik dah. Waham, banyak tak percaya, sikit percaya. Pun sama juga. So benda ni semua, tu nama dia
I'tikad kena jazam. Maknanya kena yakin 100%. Sikit pun tak boleh. 0.1% pun syak dengan Tuhan pun tak boleh. Dah batal i'tikad dah. Dah masuk neraka dah, confirm dah. Na'udzubillah. Tu. So jadi nak kena suci dulu benda tu. Nak kena bersih dulu dalam hati. Oh, kita dah faham selama hari ni taharah tu, taharah ni tak. Yang tu taharah jasad kita. Taharah lahiriah kita kena jaga. Badan kita ni kena dia taharah dulu. Nak semayang, nak apa pun nak buat. Nak tawaf Kaabah ke apa ke benda semua nak bertaharah dulu. Maka dengan itu kena mengajilah. Yang ni yang kita nak mengaji. Mengaji ilmu siapa? Mengaji ilmu Allah. Yang kita mengaji ni ilmu dunia. Ilmu dunia ni dia jenuh dah. Tanyalah siapa pun dalam grup ni. Apa yang tak mengaji? Kalau bab dunia ni tak kaya-kaya duk susah itulah. Duk mengaji kau susah, mengaji kau susah. Nah, mengaji ilmu dunia ni, pergilah program nak jadi kaya. Kaya ni untuk dunia, untuk akhirat. Cakap kadang-kadang macam itulah. Tapi tak mau juga senang. Kena Tuhan tak juga. So it's our time now. Masa kita pula lah ni. Kita nak mengaji, nak berzikir, nak bertaubat, nak berdakwah, nak sentiasa berada di dalam dua kalimah syahadah, supaya kita sentiasa mentauhidkan Allah pada zat, sifat dan af'al dia pada setiap masa, setiap waktu, setiap ketika, walau dalam keadaan apa sekalipun, kena duduk dalam keadaan bersama-sama dengan Allah, dengan Rasul. Itu yang paling kita nak belajar semalam ni. Macam mana kita nak ni? Jiwa kita ni dah kusut masai dah. Dah rosak teruk dah dengan syirik dalam yang kita tak sedar ni. Kufur, maksiat, wallahu alam. Munafik pun lagi macam lagi. Kejap lagi kita akan bincang kalau sempat malam ni. Kalau tak sempat esok kita sambung lagi tentang tajuk taharah. Ni banyak lagi kita nak bincang tu. Jadi tajuk ni agak bukan complicated. Tajuk ni kena mengaji. Sebab tu dalam ilmu taharah ni pun dia ada fiqh tasawuf dia. So kita ambil dua-dua supaya kita mudah faham. Ya, dalam masa ni. So besok boleh, malam ni boleh start dah lepas ni. Oh, baru faham macam ni. InsyaAllah. Baik, jadi yang kita nak sucikan tadi tu, hadas tu, kita sebut hadas batin lah. Hadas batin ni penyakit, kekotoran hadas ni. Setiap yang kotor yang menghalang kita kepada ibadat. Dia ada hadas zahir dia, hadas batin dia. Kita selesai dulu satu-satu dulu bahagian yang batin ni dulu. Jadi hadas batin dia apa? Itulah tadi, kufur, maksiat, munafik, fasik, zalim, syirik. Ni hak yang dah confirm dah yang ni. Yang ni dah tentu dah. Ni nak suci ni bukan senang. Sebab nak buang benda ni. Allah. Jadi macam mana nak sucikan dari najis dan penyakit batiniah ini? Inilah penyakit yang sangat sukar yang nak dihilangkan dari batin manusia. Kenapa? Kerana ia jenis nurul zulmah. Maknanya jenis penyakit ni, penyakit dipanggil cahaya kegelapan. Dia cahaya juga, kena ingat. Zulmat ni pun juga cahaya. Terang tu pun yang nampak jalan tu pun cahaya juga. Tapi cahaya dia gelap. Macam gelap gelita, gelap gelemat orang kata. Iaitu cahaya kegelapan. Jadi nak keluar dia macam mana? Kita kena berhadap balik kepada Allah sebab Allah yang boleh keluarkan kita. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Dialah Allah yang mengeluarkan manusia itu daripada kegelapan zulmah ilan nur, kepada petunjuk hidayah. Tapi bolehkah keluar macam itu saja? Tak boleh, sebab kena ada panduan. Macam mana cara kita nak keluar daripada gelap zulmat tu? Allah dah kata dah. Allah yang boleh, Allah wali, Allah penolong, Allah yang menolong kita. Allah akan tolong kita dan Allah penolong kita. Tapi macam tu je ke? Boleh keluar doa ke Allah? Tak boleh. Ada kaedah dia. Sebab tu ulama-ulama tasawuf dia dah tulis dah. Imam Al-Ghazali tulis macam mana kaedah, adab-adab ni nak keluar daripada zulmat tu. Amalan-amalan apa nak kena buat. Bukan boleh hadap dunia je, memang tak boleh keluar lah. Kalau hadap dunia tu zulmat situ lah. Sebab dunia tu az-zulmah. Ad-dunia fil ghurur. Dunia tu penuh tipu daya. Kita duk cinta ke dunia, nak keluar masa bila zulmat tu duduk dalam dunia, duduk dalam kegelapan. Maka sebab itulah manusia ni dia perlu kena talqin dulu. Dia kena terima syahadah dulu. Kena talqin kenapa? Nak peringat. Apa maksud talqin? Allah ingat talqin ni bukan orang mati ke Ustaz? Talqin kat orang mati. Bukan, talqin ni bahasa Arab. Bahasa Melayunya peringat. Laqinu 'indal mautakum la ilaha illallah. Talqinkan. Dia peringatkan pada hati yang telah lupa kepada Allah. Hati yang dah lupa, dah sikit-sikit je ingat tu. Tinggal iman macam cahaya lilin tiup dia ribut tu.
padam tak padam, padam tak padam, padam tak padam. Maka hati-hati yang macam ni perlu ditalkinkan, diperingatkan dengan dua kalimat syahadah, supaya dia dapat berhubung terus dengan Rasulullah melalui masyaikh mursyidnya kalau ada, supaya mengalir cahaya iman yang ada kat Nabi itu turun, cahaya iman Islam ihsan tu supaya melempah masuk ke dalam tubuh kita ni lah yang teruk sangat ni, kan? Supaya masuk dalam tu, bila dia mengalir dalam hati kita, maka bila berada dalam hati kita tu, insya-Allah barulah keluarnya segala yang sifat-sifat yang selama dia bergayut kat tubuh badan kita tu. Jadi dalam hati kita ni tak boleh ada dua sifat. Kalau ada kufur maksiat, iman dan taat kena keluar. Kalau ada iman dan taat, kufur maksiat kena keluar. Hang kena pilih. Kita nak pilih yang mana sekarang ni? Oh, nak kan? Kufur maksiat ni yang sebutlah tadi, tu hadas batiniah yang menghalang kita daripada dapat berhubung dengan Allah. Hijab kita tu. So jadi sifat ni dia ganggu kita. Dia ganggu kehidupan kita, kan? Banyak benda yang dia ganggu kita. So jadi sebab tu kita nak kena talqin, kita nak kena terima balik kalimat tu. Ni cara dia. Cara tak langsung apabila kita dah nampak benda ni. So macam mana nak segera kan? Sifat keji ni, adik kakak, abang-abang kita, dia tak akan mudah keluar selagi kita tak berusaha nak hadapkan kita balik kepada Nabi kita. Sebab penawal tu ada kat Rasulullah. Nak tak nak, suka tak suka kena ngadap dengan Nabi. Pasal Nabi itu utusan. Nabi itu penghulu sekalian. Dia ni Rasul kita. So penawal tu duduk pada dia. Jadi sebab itulah, hanya kalimah syahadah sahaja yang mampu mengeluarkan manusia dari kufur maksiat kepada iman, Islam dan ihsan. Sebab apa? Sebab asal manusia tu dia terlekat padanya segala sifat-sifat tercela yang mazmumah tadi. Asal manusia memang macam itu. Masa roh masuk dalam jasad tu, bila jasad tu keluar pada badan tu, lupa dah Tuhan. Dah tak kenal dah Tuhan. Maka sebab tu kita kena usaha balik. Nak balik kepada tempat asal kita di alam lahut. Tempat kita di mana di sana kita dah kenal Tuhan dah. Kat sana bila Allah tanya kita apa? Alastu birabbikum? Qalu bala syahidana. Bukankah aku ni Tuhan kamu? Tuhan tanya. Semua kita jawab kat sana. Syahidana. Kita mengaku dah, kita bersaksikan kita kenal Tuhan. Maka Tuhan kata, oleh kerana kamu mengaku dengan aku yang kamu kenal aku ni, maka akan aku uji kamu, aku akan jadikan bapa kamu Adam sebagai saksi atas apa yang kamu ucap depan aku hari ni. Jadi Allah nak tengok kita ni, betulkah kita kenal Tuhan sungguh atau kita tipu dengan Tuhan. Maka Tuhan hantar kita ke dunia, Tuhan masuk dalam jasad tu kita tahu lah anasir tanah, air, api, angin, gelap, gelemat, apa pun kita tak tahu. Jadi Allah hantar Nabi, peringat kita balik, ingat tempat kamu dulu, kamu berjanji dah. Jadi Allah nak uji kita. Sekarang kita dalam ujian Tuhan. Maka kita balik pada Allah balik. Maka sebab itulah kita kena sebut, Nabi pesan. Kena sentiasa menyebut kalimat La ilaha illallah supaya iman kita tu renew. Tajdid balik, diperbaharui balik. Mula-mula kena terima syahadah lah dulu. Tak terima syahadah kita nak duduk dengan siapa? Kita nak ambil kat mana, takkan nak mengucap sendiri. Jadi dengan dan hendaklah kita sentiasa mengingat Allah ini pada setiap masa, waktu dan ketika, walau keadaan apa sekalipun. Itu yang kita kena buat tu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Baik. Jadi tadi saya sebut tentang bagaimana nak kembali balik kepada Allah. Kita ni masa akhir balik ni tak pernah pun rasanya kita syahadah, kita terus jadi Islam, ya tak apalah. Memang kita pun daripada Islam, orang mak bapak kita orang Islam. Cuma kita tak pernah terima pun sekali. Sedangkan bermulanya rukun Islam yang 5 tu, kita tengok pertama sekali mengucap syahadah. Puasa, solat, puasa, zakat, haji. So ada waktu dia. Kalau kita nak tengok balik waktu haji bila? Ni bulan Zulhijjah. Waktu zakat, bila nak bayar zakat? Cukup haul dan nisab. Waktu puasa bila? Bulan Ramadan. Waktu solat bila? Waktu solat. Bila waktu solat? 5 kali sehari. Waktu syahadah, ada waktu tak nak terima syahadah? Bila waktu dia? Akil balik. Akil balik tu tidak buat apa Tuhan jadikan akil balik? Kita pun dah bertanya tak?
Apa hikmah? Kenapa Tuhan bagi jadi akil balik? Tak kira lah orang kafir ke orang Islam ke. Kenapa jadi akil balik? Kenapa sebelum dia balik, dia tak tertanggung dosa dan pahala? Dosa. Kalau buat ibadat pun, boleh kat mak bapak dia. Tapi bila lepas akil balik, sampai akil balik je, maka jatuhlah taklif syarak. Segala hukum syarak, jatuhlah ke anak tu. Sebab apa? Anak tu dah masuk dalam wilayah dosa dan pahala. Jadi apa mak bapak patut buat? Atas wali. Wali lah nak ajar anak tu syahadah. Bukan nak hantar kat tok guru kot. Wali lah punya kerja. Wali dah jadi bapak. Mereka pandai sangat menikah. Jadi bapak tak tahu nak buat apa. Hak wali macam nikahkan anak juga. Maka wali panggil, bapak panggil, cukup umur mai sini abang, adik, kakak. Dah cukup. Kamu dah ni dah. Mai sini kat ayah, depan ayah ni. Peringat balik. Syahadah tu yang mana? Peringat, tajdid balik. Ajar balik anak tu syahadah. Itu cara dia. Tapi kita tak buat. Kita buat happy birthday je. Potong kek. Hak benda tak tahu mana dia datang, tak tahu ilmu tu. Ajaran tu. Yang ada ni syahadah kita tak buat. Bukan nak lama pun, nak mengucap sekali je. Tapi kalau kita tak buat, kita rugi semua hidup sepanjang hidup. Kalau kita tak ajar syahadah, apa tujuan kita mengucap syahadah tu? Supaya dapat menjalankan syariat Allah Ta'ala atas muka bumi ni sebagai seorang Muslim, lagi mukmin dan terpelihara darah, nyawa dan hartanya. Kalau tengok dalam Islam, bila orang tu bersyahadah, terpelihara dah segala-galanya. Jadi, masa dia mengucap syahadah tu, siapa dia saksi? Carilah saksi seorang. Saksi pula jangan fasik. Susah lah cerita ni. Kalau cerita saksi ni, dalam Islam ni jadi saksi ni. Jadi saksi nikah tu pun susah. Sebab syarat saksi ni, dia kena tahu makna ketuhanan dalam kalimat La ilaha illallah tu. Kena tahu makna kalimat La ilaha illallah tu. Apa dia makna ketuhanan kat situ. Zat yang terkaya daripada tiap-tiap barang yang lainnya. Dan berhajat kepadanya akan tiap-tiap barang yang lainnya. Kat situ ada iftiqar dengan istighna. Tak kena faham hukum makam situ, baru layak dia saksi. Nak jadi wali pun sama juga. Tu ramai orang bapak-bapak tak sanggup. Serah kat Tok Kadi, suruh nikah anak dia. Jadi ini persoalan dia. Jadi benda ni dah kritikal sangat. Kita ni dah kritikal sangat-sangat ni. So jadi itulah benda yang kita nak bincang ni. Tujuan bukan apa, nak selamatkan kehidupan kita. Mungkin selama ni orang cakap, tak nak dengar pun syahadah-syahadah ni, dah kamu tak mengaji. Bukan tak buat benda ni. Kalau dalam kitab-kitab tu dia jenuh dah tulis dah. Saya duk mengaji dulu dari tahun 74 lagi dah. Duk belajar dah benda ni semua. Dah ada dah. Dalam kitab jenuh. Cuma lah ni orang tak nak pakai kitab. Kitab kuning tu orang tak nak pakai. Nak pakai model je. Tahu bawa balik faham balik pelik tu. So jadi ini masalah. So jadi itulah tujuan kita buat. Jadi nak syahadah tu bukan dekat anak, isteri, keluarga kita semua. Okey, baik. Baik, kali ini kita lihat pula. Ini saya nak cerita sikit. Ini benda-benda yang kita patut belajar lah. Sepatutnya kuliah ni kuliah malam Lailatul Mi'raj. Tapi saya nak kaitkan tentang kepentingan dan keperluan taharah tu. Kita lihat ya. Bagaimana pada malam Mi'raj tersebut Jibril turun. Dia turun, diambilnya Rasulullah ketika Rasulullah tidur rumah paman dia Hamzah. Ambil, dia bawa keluar Rasulullah pada rumah paman dia. Pergi tepi telaga Zam-Zam tu. Dan dengan satu batil emas, diambil, diisyaratkan belah dada Rasulullah tu. Dibelah, dicucinya dengan air Zam-Zam. Ma'u Zam-Zam, dengan air Zam-Zam. Apa yang dia buat? Apa yang Jibril buat kat situ? Taharah lah tu. Taharah. Jadi nak bawa Rasulullah Mi'raj. Proses dia ibarat, diisyarat kepada kita. Tengok bagaimana proses tu berlaku. Jadi Nabi tu jadi contoh kat kita. Jangan baca Isra Mi'raj tiap-tiap tahun tapi tak faham-faham. Dengar cerita je kita tak buat. Kita ingat Nabi je. Kita tak payah pergi. Kita ni lah yang ditunjuk oleh Rasul ni nak tunjuk kat kita. Macam mana perjalanan tu yang Allah nak tunjuk. Sebab Nabi kan contoh. Uswatun hasanah. Contoh terbaik. Apa Nabi buat kita buat. Itu hak memang kita kena buat macam itu. Jadi proses taharah. Apa yang dibuangnya? Iaitu ketulan hitam dekat alaqah. Tempat alaqah ni. Jadi, iaitu tempat syaitan membisikkan was-wasnya. Kita ni, yang duk teruk kita ni, tempat alaqah tu lah. Alaqah ni, bila jadinya? Okey. Jadi, kenapa perlu disucikan? Kenapa kena buang tempat laluan syaitan tu? Memang Nabi tu tak ada. Tapi nak diisyaratkan.
Nabi tu suci, syaitan tak boleh masuk ke Nabi. Tapi nak isyaratkan, nak beritahu. Maknanya perjalanan mi'raj kita nak balik kepada Allah itu harus mendahului taharah dulu. Yang kena suci dulu, yang kita dah bincang tadi tu. Kenapa boleh disucikan? Kerana mi'raj itu harus berlaku dalam keadaan jiwa rohani. Mana rohani jasmani. Nabi tu nak naik rohani jasmani, nak bawa naik, maka kena suci dulu. Maka bila berlaku alaqah, kalau tengok dalam Al-Quran tentang kelakuan alaqah ni, iaitu hari ketujuh. Hari yang pertama setelah jatuhnya benih air mani suami ke atas rahim isteri, bertemunya dua mani itu, maka nama dia nutfah. Sebelum tu nama dia mani, laki dan perempuan. Berlakunya pertemuan tu, jadilah nutfah. Nutfah tu akan membentuk selama 7 hari. Hari yang ketujuh, jadilah alaqah. So, alaqah tu dah hari yang ketujuh. Jadi, sebab itulah dia nak kena buang tu. Jadi, apa yang maksud firman Tuhan? Kemudian kami mengubah nutfah menjadi alaqah. Baik. Lalu, segumpal darah itu, kami jadikan segumpal daging. Daripada darah tadi, Allah jadikan segumpal daging. Jadi, tempat alaqah inilah terbitnya segala sifat mazmumah yang kita sebut tadi, hadas batin tadi. Tempat penyakit-penyakit tercela, tempat penyakit-penyakit jahat, segala sombongnya, takaburnya, riaknya, cakap banyak, makan banyak, semua banyak, nak kata banyak, nak duit banyak. Penuh cita-cita, angan-angan dunia tu penuh. Sebab apa? Sebab alaqah tu. Yang kita nak kena cuci ni, alaqah ni yang masalah duduk kat kita. Jadi, bukan dekat Rasulullah je. Nak tunjuk kepada kita juga, kita kena suci sebelum kita mampu untuk mi'raj. Sebab tu bila kita nak solat, Nabi kata as-salatun mi'raj, semayang tu mi'raj. Bila kita tak suci, sebelum nak solat tu kita tak suci dulu, kita duduk dalam syirik, kita nak semayang macam mana? Pergi-pergi usolli fardul isya ya arba rakatain, ada alilatan Allahu akbar, terus solat. Mana boleh macam tu? Sebelum nak solat tu kena suci dulu, kena buang syirik dulu kalau ada syirik. Kena bersih dulu, kena taharah dulu jiwa hati tu. Tadi dah ambil wuduk dah. Ni nak ngadap Tuhan. Takut kita solat dalam syirik kita kepada Tuhan. Pasal Tuhan kita nak sembah, kita tak kenal Tuhan macam mana? Kan? Allah, dah lah Allah. Tak boleh macam tu. Okey. Jadi, itu perjalanan Rasulullah. Apa yang Jibril masuk kat situ? Lepas dari belahnya dibersih dengan air zam-zam, maknanya, nak suci tu dengan air zam-zam. Air murni yang datang dia punya hulu daripada syurga. Jadi kita pun kalau nak suci batin kita ni, kena jalan yang suci. Kena kaedah yang sahih, yang sah, yang halal, yang bersih. Kena betul kaedah dia. Kena ada silsilah dia. Amalan apa kita nak bawa, tarikat ke apa ke. Tapi harus yang bersih itu menunjukkan benda yang baik. Kaedah dia. Kemudian Jibril tuangkan hikmah, ilmu dan iman ke dalam dada Rasulullah SAW. Kemudian dijahit dan dimeterikan dengan khatimin nubuwah. Khatimin nubuwah ni, apa dia? Cerita dalam satu hadis. Kata Al-Hakim At-Tirmizi bahawa beliau berkata, adalah tanda kenabian yang berada antara dua belikat baginda kat belakang Nabi itu. Umpama telur burung saiznya yang tertulis di dalamnya, Allah yang Esa. Di luarnya, berhadaplah ke mana kamu ingin kerana kamu pasti dibantu. Di belakang Nabi itu. Ketika pernah berlaku Aisyah nak jahit baju tak nampak kan, Nabi buka belakang dia sikit. Dan Aisyah pun nampak terangnya. Dia panggil khatimin nubuwah tu. Allah, Masya Allah. Inilah hebatnya kalau kita mengaji ilmu ni. Tu jadi, nak menceritakan balik, ini cerita Rasulullah Mi'raj. Barulah diambilnya borak, diletak. Barulah Nabi mula berjalan. Di Isra'. Lepas Isra' sampai di Baitul Maqdis. Kemudian baca itu, nak naik ke langit dia. Tu cerita lain dah. Barulah dia Mi'raj. Mi'raj tu dia mula naik ke langit tu Mi'raj. Di bawah ni Isra' baru. Jadi kita punya Isra' di mana? Isra' kita mengaji. Belajar ilmu ni mengaji ni. Mengaji ni. Ni Isra'. Isra' kita. Kena cari ilmu. Sebab nak berjalan tak nampak gelap ni jalan. Dah tak ada Tok Guru. Duk harap Tok Guru Google dia. Dengan Chrome. Tu pun boleh tahan sikit. Tu pening. Tak kerti buka. Lalu pening. Sebab apa? Syaitan duk kat situ. Syaitan duk tunjuk jalan kat situ. Syaitan duk khawatir tu. Kat mana syaitan bisik kita? Tempat alaqah kita tu. Dia bisik di situ. Bisik segala kejahatan tu. Dia panggil waswasil khannas. Allah, susahnya taharah ni. Itulah taharah. Nak suci itu bukan dekat fizikal ya. Yang kita nak suci ni sekali dengan spiritual, dengan rohani kita. Okay, baik. Kita sambung lagi. Wallahualam. Baik. So, jadi kita sambung lagi. Boleh faham kan ni?
Agak faham lah kan? Memanglah kalau bab-bab macam ni sebenarnya susah juga kalau kita nak dengar kuliah-kuliah. Saya pun cuba buat yang terbaik nak bagi faham kan. Pasal perjalanan ni, perjalanan kerohanian macam mana Mi'raj Rasulullah. Yang percaya seorang je. Nabi turun. Abu Bakar yang kata yang benar pun. Yang lain semua kata Nabi tipu. Mungkin malam ni pun ada orang kata tipu apa ustaz ni. Ha? Macam itulah juga. Pasal benda gaib tak nampak. Bayangkan. Satu malam saja. Perjalanan Rasulullah tu. Cepat seperti kilat. Kalau kita kira jumlah tahun dia. Borak tu perjalanan. Kalau tak silap saya. Kalau kita ikut dalam kisah Al-Quran tu. Jarak langit-langit tu. Dia punya speed dia. Sejam tu. Seminit. 250 juta tahun kalau tak silap saya tu. Cuba kira balik. Saya buat dah confused dah kemarin dah kira daripada berdasar kepada langit-langit. Sebab Allah sebut dalam Quran tu antara langit dengan langit dengan langit ada 7 lapisan langit tu. Sebab tu langit dan bumi ni yang menjadikannya itu Allah kata jadikan allazi khalaqas samawati wal arda ma bainahuma. Allah yang menjadikan 7 lapisan langit dan 7 lapisan bumi. So kita ni bumi, kita ni 7 lapisan. Yang kita duduk ni tanah daratan dia panggil. Dan kita duduk ni dalam lapisan bumi. Yang kita nampak langit biru tu, itu adalah langit dunia. Dan kita ni yang langit saya tengok. Yang kelima tak silap saya langit yang kita duduk ni. Dan ada lagi lapisan lain. 6 lapisan lagi yang ada lagi. Kita ni salah satu yang kita duduk. Kemudian, langit, 7 lapis langit. Ada langit ni ada yang berbentuk emas, ada yang berbentuk lu'lu', ada yang berbentuk marjan. Jadi, dia punya jenis langit tu nak sampai ke sana. Masya Allah. Memang kalau kita dapat lalu di situ, tapi roh kita dah lalu. Roh kita masa malaikat bawa turun ke dunia ni, roh kita dah tengok dah semua tu. Roh kita dah tahu dah. And even roh kita dah kenal Tuhan dah. Roh orang kafir pun kenal Tuhan. Semua roh manusia kenal Tuhan. Macam mana boleh tak kenal Tuhan dah? Sebab bila masuk saja ke dalam jasad kita, terus kita lupa kepada Allah. Lalu kita ingatlah benda-benda dunia je. Sebab itulah Allah hantar Nabi. Nak remind balik, ini bukan tempat kamu. Tu kata Nabi Isa. Kita atas dunia ni macam naik kapal. Kemudian kapal layar naik, berhenti sekejap di sebuah pulau. Ambil bekalan, dah. Cabutlah, pergilah tempat lain. Bukan destination kita, bumi ni. Tapi kenapa kita terpengaruh? Kita duduk tengok seronok kat sini. Sedangkan di dunia ni, nikmat dia 1% je. Ada lagi 70% lagi di akhirat Tuhan tak bagi kat kita. Tuhan simpan untuk kita di sana. Sebab apa? Sebab di sana abadan abada. Kekal selama-lamanya. Sini tak. Umur 60 tahun, 70 tahun, matilah. Sekarang kita tengok musim ni. Berapa ramai manusia mati? Dengan sebabkan COVID. Bukan sebab COVID, bukan COVID yang bagi mati. Allah yang takdirkan mati ketika ini. Jadi, bukan kekal kat sini. Jadi kita yang masih hidup, masih Allah bagi nyawa lagi ni. Sisa-sisa hidup Allah bagi lagi sikit-sikit ni. Cepat-cepatlah kita berpaling balik kepada Allah. Balik kembali kepada Allah. Ni bukan tempat kita di sini. Okay. So, jadi nak keluarkan daripada hadas batin, daripada penyakit zulmat ni, yang tak amat seksa. Sebenarnya saya dah cerita dah macam mana roket naik ke bulan tu. Dia kena pakai tujahan yang cukup powerful dengan api berapi yang nak tolak naik, nak melepasi graviti bumi tu. Sama juga dengan penyakit jahat ni. Kalau kita tengok, dengan banyak makan, banyak cakap, pemarah, pendengki, kedekut paik kata orang, kasihkan megah, hebat megah, harta nak megah, pakaian nak megah, segala-galanya nak megah-megah. Hubud dunia, takabur, bangga diri, riak ni. Ini perangai kita, orang-orang awam ni. Jadi selagi benda ni duduk kat kita, memang dia tak boleh keluar. Nak buang benda ni macam mana? Tu tadi saya sebut. Kita kena syahadah balik. Kita kena duduk dengan Allah, duduk dengan Rasul. Itu saja jalan penyelamat kita. Kalau kita duduk dengan ahli dunia juga, memang kita tak selamat dah jawab dia. Mati pun tak tentu lagi boleh musyad ke tidak. Sebab Nabi dia sebut, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Maka barang siapa yang akhir kalam dia dengan kalimat la ilaha illallah, maka masuk syurga dia. Jadi tentukah dapat mengucap? Berapa ramai orang tak boleh mengucap syahadah? Sebab itulah kisah syahadah ni di Indonesia tak silap saya. Dia satu orang ustaz dekat hospital. Kerja dia ajar orang mengucap. Dia kata daripada 1,000 orang tu, tak sampai 10% kan, dia kata 3% kan 10% kan yang boleh mengucap orang Islam yang mati. Yang lain semua tak boleh mengucap. Bila pergi ke rumah tanya. Dia memang semayang, pergi haji lah, umrah lah, cerita lah, berulang alik. Kat mana yang salah? Tak mana yang silap? Jadi kita jangan ingat
Naik umrah selalu tu dah baik dah. Belum lagi. Ni. Taharah kita ni dah lepas ke belum? Okey. Jadi, ini perkara-perkara yang kita kena fikir sama. Oh, nak taharah. Baik. Dia dah nak taharah, nak keluar apa? Nak ganti dengan sifat mahmudah. Apa sifat mahmudah? Sifat terpuji. Ada 10 kata ulama'. Ada lagi banyak. Tapi kita ambil 10 pun jenuh dah. Nak jadi apa? Nak jadi orang yang bertaubat. Sentiasa takut kepada Allah. Khauf, zuhud, sabar, syukur, ikhlas, tawakal, mahabbah, kasih sayang, redha, zikrul maut, sentiasa ingat kepada mati. Sebab apa? Allah kata kullu nafsin za'iqatul maut. Setiapnya hidup tu pasti mati. Jadi kita ini makan sifat terpuji. Bukan berarti kita ingat maut ni kita jadi takut, tak. Takut kita tadi berpadan. Sebab apa? Berpada. Sebab kita kena mati. Satu hari berapa kali malaikat maut tengok kita? 27 kali. Kalau kita kira bahagi dengan 24 jam, lebih kurang 15 minit. Setiap 15 minit, malakul maut datang kat kita. Kadang-kadang berdesing telinga kita. Kadang-kadang bunyi angin di telinga. Kan? Dia akan datang tengok setiap 15 minit. Kita tak tahu masa bila dia nak malaikat maut tu. Malaikat maut tu kerja dia. Tapi yang ambil nyawa tu Allah. Kerja disebabkan oleh malaikat maut. Tu. So, jadi inilah benda yang kita nak fikir. Okey, baik. Baik, Alhamdulillah. Saya rasa dah kita sampai dekat ujung dah ni. Jadi untuk taharah batin tu, saya rasa cukup dulu malam ni. Dah confused dah tu. Mungkin ada yang keliru pada sebab tajuk ni agak heavy lah, berat sikit. Dia aula dia berdepan. Kalau berdepan tu, dia minta ustaz kita pakailah Zoom ke apa kan. So lain saya tak tahu lah. Zoom ni pun susah kan saya tengok. Jadi tak apalah kita pakai ni dulu. So nak bincang tu nak kena faham. Nak kena ada ijazah ilmu, ijazah amal, talqin dulu bagi elok-elok, peringat balik kalimat la ilaha illallah. Nak berjalan jauh ni. Bukan jalan dekat, macam kita nak pergi London lah. Siapa akan main berapa hari siap? Berapa hari kita siap nak pergi London? Mana ada cukup-cukup beg itu je pergi. Siapkan dulu dengan barang-barang lain, apa yang tak kena dengan pasport, visa, pasport. Ni kita ada pasport kita dah siap belum nak balik kepada Allah? Ada pasport dah? Mana CD? Ada pasport dah CD? Dah buat pasport dah? Pasport tak tahu ke mana hala lagi. Kan? Macam tu juga kita nak balik kepada Allah. Pasport kita mana? Dah siapkan belum? Visa dah ambil ke belum? Ni persoalan dia. So jadi insya-Allah yang tu kita akan sambung balik. Jadi yang mana yang tak faham boleh PM saya insya-Allah. Kalau masa saya jawab untuk dalam ni balik nanti. Baik, kemudian jadi sebelum kita berhenti ada 2-3 benda lagi saya nak sampai. Antaranya selawat Fatih. Ni sebagai amalan kita ni. Amalan kita nak iring amalan supaya kita dapat keluarkan sifat-sifat yang kita bincang tadi. Nak suci dulu batin. Tu kena banyak berzikir. So malam ni kita baca selawat Fatih. InsyaAllah bacalah. Kita kira ijazah lah selawat Fatih tu boleh baca. Nanti ada kaedah di situ. Saya baca sikit kat sini dulu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Ya Allah, rahmatilah, berilah kesejahteraan serta berkatilah penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembuka bagi barang apa yang ditutup dan penamat bagi apa yang telah sudah, penolong bagi yang hak, penunjuk ke arah jalan yang lurus. Allah berselawat ke atasnya, ahli keluarga, sahabat-sahabatnya, sebagaimana layak untuknya sesuai dengan darjat dan kedudukan yang tinggi dan besar. Ni selawat ni. Jadi bacalah sehari 100 kali. Nanti saya nak baca pula bawah ni. So di bawah tu ada lagi satu bahagian tentang kelebihan dan fadilat selawat Fatih. Selawat Fatih ni sebenarnya bagi Sultan Awliya Sayyidi Syekh Muwahhid Abdul Qadir Jalani. So jadi dia yang memperkenalkan selawat Fatih ni, fadilat dia masya-Allah. Banyak sangat saya baca dulu. Selawat Fatih ni punya keistimewaan seperti mana telah disusun oleh para ulama. Berkata setengah ulama Maghribi, berselawat sekali dengan selawat Fatih menyamai 10,000 atau 600,000 selawat yang lain. Bayangkan sekali je. Dibaca 11 kali selepas solat fardu, Allah akan mengampunkan dosa-dosa kecil dan amat tenteram jiwanya. Kalau dibaca 21 kali, luas rezeki dan keluarganya selamat dari kesusahan. Ni musim-musim macam ni. Kan kita tak tahu duk bimbang. Hari-hari dengar pasal ekonomi takut. Kita jangan duk takut macam tu. Kita jangan duk syirik dengan Tuhan. Kita hadap kat kita kat Allah. Ni
saya dah ajar kaedah-kaedah ni, kita beramal. Semalam surah Waqiah baca ni, ajar selawat lagi. Dan kemudian siapa beristiqamah berselawat Fatih 40 hari, dosanya akan diampuni Allah. Dan siapa mengamal dengan istiqamah, nescaya Allah akan buka rahsia keajaiban, menghilangkan duka cita, mendapat hidayah dan tercapai segala hajat, dan akan menjadi ahli syurga walaupun hanya membaca sekali seumur hidup. Masya Allah, hebat sangat selawat. Sebab tu selawat ni, amalan kita dengan selawat ni, kalau kita baca tak ikhlas, riak pun Nabi terima, Allah Ta'ala terima. Sebab apa? Sebab kita puji kekasih dia tu. Jadi kebanyakan daripada arifin. Siapa arifin? Yakni orang-orang arif, orang-orang yang berilmu mereka ni menyebut bahawasanya selawat ini dapat membuka asrar. Asrar ni rahsia keajaiban yang terheran oleh akal manusia. Akal sesiapa yang dapat membacanya 100 kali setiap hari. Mana terbuka sirul asrar. Mana sirul asrar ni? Kan? Rahsia keajaiban ni. Sir tu rahsia Tuhan. Rahsia-rahsia yang kita tak nampak. Tengok yang saya cerita Mi'raj Nabi tadi. Sebab tu macam Imam Al-Ghazali tulis Ihya Ulumuddin. Kalau tulis dalam Quran tu, kita tengok dalam Quran tu, mana dia dapat ilmu tu? Imam Ghazali. Sampai kitab dia, kalau ikut jumlah kitab dia tu, banyak pada umur dia lagi. Dia dapat kat mana kitab dia? Ilmu tu. Sebab dia setiap kali menulis, dia melihat di Lauhun Mahfuz. Tengok dalam Lauh Mahfuz tu, tulis. Tu punya hebat kita ni, pasal ni kena pakai Google. Buka Google pun dapat ilmu. Lepas tu dia sesat banyak tu. Jadi mereka ni, tengok di Lauh Mahfuz. Tengok pada para arif, macam mana dia orang tulis kitab. Syahdu Al-Fatani sendiri tulis kitab Munyati Musalli tu. Kitab apa? Tentang solat. Masa dia tulis tu, tempat tu gelap. Keluar cahaya kat tangan tu. Bukan jauh mana Syahdu Al-Fatani dengan kita. Dia berguru pada Tok Kenali je. Tok Kenali tu, baru beberapa puluh tahun dia meninggal tu. Maknanya tak jauh kita. Dekat. Karamah dia macam mana hebat. Mereka ni membaca selawat-selawat macam ni. Ada selawat Syatariyah, ada tarekat tu, banyak amalan-amalan. Sebab tu mereka jadi hebat. Kita tak peduli ilmu tu. Okey. Jadi baca. Jadi sungguhnya siapa yang tekun baca setiap kali 100 kali, dibuka baginya daripada hijab. Hijab tadi tu, duk pening kepala mengaji, yang saya duk cerita mengaji, macam manalah nak buat, macam nak buat. Tak payah sesuatu duk risau. Baca yang ni makan hari. Dan hasil baginya daripada anwar, dan ditunaikan segala keinginannya dengan kadar yang tidak diketahui melainkan Allah Ta'ala. Selawat ini bermanfaat kepada orang mubtadi, mutawasik dan muntahi. Siapa mubtadi ni? Mubtadi orang macam kita lah. Orang yang baru belajar, mubtadi ni. Terhegeh-hegeh lagi, terkia-kia tak tahu kemenda. Baru belajar. Ni kita lah ni. Manfaat untuk kita juga, mudah-mudahan dengan duk selawat tu hari terbuka hijab. Allah, baru nampak akhirat macam ni, rindu kat Allah, kat Rasul. Bukan senang nak buang rindu kat dunia tu, bukannya senang. Dan juga orang-orang yang mutawasit. Mutawasit ni orang pertengahan lah, yang ada ilmu lah kita kata. Yang berilmu, yang mengaji mungkin mengaji Mesir ke, wallahualam lah, yang ada ilmu. Dan muntahi ni orang yang tinggi darjat di sisi Allah. Daripada segi ilmu, mungkin qadi ke, mungkin mufti ke, darjat-darjat ulama, ni orang yang muntahi. Jadi sebab tu nama dia. Jadi siapa yang selawat dengan surah Fatihah ni, sekali dalam hidupnya nescaya tidak akan dijilat api neraka. Sekali je dia baca. Dan siapa membaca 1000 kali pada malam Khamis dan Jumaat atau Isnin akan dihimpunkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Duduk dengan Nabi. Tak nak duduk dengan Nabi. Ini dalam kuliah ni mungkin anda akan dengarlah saya cerita tentang Nabi, Allah Rasul, Allah Rasul. Saya tak nak cakap benda lain pun, sebab itu pun yang kita duduk. Jadi bacalah apa yang sekadar kita mampu. Jadi mudah-mudahan kita akan mendapat nikmat rezeki daripada ganjaran yang mana kita bincang tadi. Kemudian ada sikit lagi lepas ni. Wallahualam. So, alhamdulillah, yang terakhir untuk malam ni ialah tentang besok, insya-Allah kita akan besok hari Rabu. So malam besok kita puasa lah, sebab esok malam tu dah dikira malam nisfu Sa'ban. Malam nisfu Sa'ban ni malam di mana di malam dari salah satu malam daripada bulan Sya'ban. Jadi biasalah kita orang-orang belah sini ni, melainkan yang faham baru-baru tu dia tak nak, dia kata bid'ah dan sebagainya. Tapi Imam Ghazali sendiri tulis dalam kitab dia. Imam Ghazali ni lagi hebat dengan ustaz-ustaz baru balik lah ni.
Hak balik ni dia nak bid'ahnya, semuanya bid'ah tu tak boleh. Sebab itulah ni masjid kita lengang. Kan? Baca Yasin tak boleh, talqin orang mati tak boleh, semuanya tak boleh. Semuanya tak ada apa. Akhirnya apa pun tak baca. Lengang. Kalau tidak dulu, nak Jumaat baca Yasin. Baca Yasin, baca je lah Yasin, apa masalahnya? Okay, jadi terpulang lah. Yang ni pun terpulang lah. Kalau siapa nak baca, dia tak ada khusus sebenarnya. Malam ni khusus apa? Tapi banyak fadilat-fadilat dia. Iaitu malam tu biasanya lepas maghrib. Habis solat maghrib di rumah ni tak lagi ke mana ni. So kita baca Yasin yang pertama. Dia 3 kali baca Yasin. Yang pertama baca Yasin. Kita mintalah kepada Allah supaya dipanjangkan umur. Bukan panjang umur saja. Panjang umur dan dalam berbuat taat kepada Allah. Sentiasa beramal soleh. Baca Yasin yang kedua. Kita pohon supaya dia tolak segala bala bencana. Ni musim-musim COVID ni. Eloklah sangatlah kita bacalah. Sempena malam ni 10 Syaban. Yang tak nak baca biar je lah. Dia pun tak nak baca. Dia duk harap sign ni. Biar dia ikut sign je. Tak apa. Peganglah sign tu. Kita ni sign buat-buat semua kita buat. Ikhtiar pun kita buat. Adat buat. Syarak buat. Kemudian baca yang ketiga. Kita pohon supaya kita tidak berhajat kecuali kepada Allah Ta'ala. Tu yang penting tu. Kita minta berdoa kepada Tuhan supaya kita tak menadah tangan kepada manusia. Ni bila dengar duit bank dah penuh tengok. Meneru orang pergi. Jarak social distance. Dia peduli apa, dia nak masuk ambil duit juga. Kan? Terkah habis dengan pergi ke bank. Jadi itulah bila kita terlalu meletakkan harapan pada makhluk, akhirnya kita tinggal Tuhan. Walhal Allah itulah yang jadikan kita, yang kita kena sembah. Tapi sebab kita dah hidup lama dah, puluh tahun dia hidup dalam nafsu-nafsi dengan makhluk ni, Tuhan kita tak peduli dah. Inilah akibat dia. So mudah-mudahan besok kita puasa lah besok. Dan siapa dah mula puasa tu Alhamdulillah. Besok, malam besok, lepas maghrib tu, kita dah boleh lah buatlah. InsyaAllah mudah-mudahan berkat sambil selawat tadi yang saya dah bagi tadi tu, kita bacalah sama-sama. Jadi sekian dulu untuk malam ni. Mudah-mudahan apa yang sampai tadi menjadikan manfaat untuk anda sekalian. Macam mana kita nak keluar daripada nak taharah tu. Nak kena bertaharah dulu sebelum kita boleh mi'raj balik kepada Allah SWT. InsyaAllah malam esok kita sambung lagi dalam bahagian yang kedua, iaitu tentang taharah jasmani pula. Macam mana zahir. Kita nak suci dari segi nak belajar tentang bersuci, air macam mana, sifat air macam mana masuk tandas, keluar tandas. InsyaAllah kita go deep inside. Kita detail satu-satu supaya kita buat tu ikut betul-betul apa yang Nabi Rasulullah ajar. Walaupun tak 100% perfect, tapi apa yang Nabi cerita, kita buat. Tu taharah tu mudah-mudahan menjadi keberkatan kepada kita. Jadi segala bos yang mana yang tersilap, tersalah, saya minta maaf. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.